Nampak? Besar kan? Besar kan? Tapi bukan kerja saya, walaupun kerja itu besar. Dan tu tak kerja siapa. Inilah insan yang orang gelarkan dia daripada zero to hero. Insan yang cukup beriman. Yang tahu kat rumah tu, bagi kita tengok siapa owner kereta hitam ni. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Linda, check my schedule today. Sudah lama? Thank you. Nampak tadi yang kita lalu ni? Ali tak bisa nampak? Nampak kereta sport kat bawah tu? Kereta-kereta Recon banyak. Tapi semua tu bukan saya punya. Tak tahu siapa punya? Jom, masuk dalam. Hai, nampak tadi kan Ali tak pisen kan? Nampak kereta-kereta sport kan? Kereta-kereta import tu kan? Inilah pemilik dia. CEO Mutiara Motors dan Bahan. Datuk Ahmad bin Kemen. Apa khabar Datuk? Baik. Alhamdulillah, bukan main handsome Datuk ni. Saya rasa bersyukur sangat pasal dapat berjumpa Datuk dengan hari tentang mata, dapat interview dengan Datuk. Pasal apa saya rasa ni hari kalau kita sebut aja Mutiara Motor kat Malaysia, ramai orang tahu Datuk lah seorang pengimport kereta-kereta import. Datuk juga ada R&D kereta-kereta sport dan Datuk adalah pengeluar minyak untuk kereta racing. Kalau dapat kita nak share bersama dengan Datuk, saya dipahamkan masa zaman kecil-kecil Datuk dulu, Datuk dah mula belajar berniaga dengan ibunda yang tercinta. Dan saya dipahamkan zaman masa Datuk kecil-kecil dulu, zaman kanak-kanak, zaman tu tak sama dengan zaman kanak-kanak yang lain. Zaman kanak-kanak sekarang dengan dulu lain beza. Dari dulu masa saya kanak-kanak dulu, nakal dia tidak senakal bagaimana kanak sekarang. Nakal-nakal kita bangsa nakal tidak menyusahkan orang. Seperti kadang kita menangkap ikan, juga pahit, panjat pokok, jambu. Nakal-nakal kita begitu je lah, tak ganggu lah. Jadi nakal nak bandingkan nakal sekarang ni, memang jauh sekali lah, jauh beza. Masa sekecil lagi, ibu saya adalah seorang bidang kampung. Dan menjual ubat jamu, majun, dan menjual kuih-kuih seperti dodol, wajik dan sebagainya lah. Ibu, mana ikut ibu jual jamu boleh? Nak ikut? Tapi ibu jual jamu ni semua dekat kawan-kawan ibu. Semua perempuan. Aman ikut ke? Ibu risaulah. Risau kenapa pula? Tak apa, ibu tak naklah nanti Ahmad jadi... Ibu ni. Mat ikut untuk nak tahu macam mana cara nak berniaga. Ke ibu silap. Ibu ni selalu salah faham. Boleh tak ibu? Okey. Pada masa itu kita memang kenderaan memang tak ada lah. Jadi kita bayangkan kita jalan pada kampung Melayu tu sehingga ke polis depo jalan kaki. Bayangkan. Jauh tu. 4 km ke 5 km berjalan kaki. Itulah saya menjadi kata orang daripada kecil. Dah ajar cara berniaga. Cara berniaga. Habis sehinggalah sekarang ni syukur alhamdulillah apa yang saya belajar dari kecil tu saya masih ingat dan boleh jadi keturunan ibu saya. Ibu, jauh lagi ke rumah Encik Ainon? Dekat dah. Nak sampai dah. Dekat dah?
Cepat sikit. Lama dah kawan ibu tunggu tu. Dia rempah ratus ni kau letak memang berkhasiat. Dan ni kalau kau makan badan kau berseri-seri, sakit-sakit tulang, sakit-sakit dalam memang elok. Memang laris kau tahu tak, kalau kau tak cuba kau rugi dia. Berapa ni harga dia? Tu tak kisahlah, kau cuba dulu dia. Beli bila je bayar. Berapa ringgit tu? Lah, tak kisahlah, RM15 je. Ha. Kau cuba Lia, aku jangan tak makan tau. Ambil je lah. Tapi ada lagi ni. Adakah kejayaan Datuk sekarang ni tercetus idea tu dan minat Datuk bermula daripada zaman kanak-kanak? Yalah, itu betul lah tu. Masa tu kita orang susah kan. Okey. Ada tengok anak-anak orang tu beli permainan kereta. Jadi kita ni tak mampu nak beli. Kereta mainan, kita control. Jadi saya pun masa tu di kampung tu banyak pokok kelapa kan. Okey. Jadi kita ambil lah upih kelapa tu. Jadi panggil kawan saya duduk, saya tarik upih kelapa tu. Angan-angan saya dah naik pakai apa, saya macam jadi driving buat kereta lah macam tu. Makan apa dah? Lagi. Okey. Saya dah tak larat dah. Okey, sekarang ni giliran saya pula. Alah, aku tak puas lagi. Saya dah tarik awak punya peluk-peluk saya ni. Berat awak ni. Giliran awak pula. Ya, alah, yalah. Bagus. Tunggulah. Cepat. Tarik. Lembab betul lah kau ni. Lagi sikit. Tolong aku pergi sini. Lagi sikit. Tunjuk sikit. Lagi. Tarik. Woi, budak kampung. Kau nak apa ni? Yang korang main tarik upih ni apa salah? Dah ketinggalan zaman daripada ni tau. Orang main kereta baru best. Dah, jalan. Lembab betul. Pencen kau orang. Kalau Datuk tak keberatan, saya nak minta sikit berkongsi tentang akademik Datuk daripada zaman kanak-kanak. Saya sekolah hingga darjah 6. Oleh kerana faham saudara apa adik kita ni masa orang susah kan. Jadi boleh jadi tak mampu nak belajar lebih tinggi. Dan darjah 6 sampai pada saya berhenti dan nak cuba berdikari sendiri dan bantulah yang mana patut pada orang tua saya. Perjalanan Datuk tu mengharungi untuk membesarkan empayar perniagaan Datuk sampai ke luar negara, sampai ke USA. Macam mana Datuk mengarungi semua itu? Permulaan saya mula-mula pergi luar negara, itu kena pergi Jepun. Bagaimana yang saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir, kita pandang ke timur. Jadi sebab saya pergi ke Jepun. Pada masa itu saya pergi dengan kawan saya lah. Itu nama dia Rahman. Dan dia sekolah di Jepun daripada dekat Jepun. Jadi pertama kali saya pergi dengan dia lah. Jadi dia lah yang cakap, kadang-kadang saya cakap dengan Jepun pun macam ibarat macam ayam dengan itik. Macam biasa Datuk. Jadi kita punya kita punya kawan kita boleh cakap orang Jepun, cakap Jepun, dia bercakap lah. Second time memang kalang kabut. Tapi saya balik daripada Jepun, saya berfikir bagaimana cara nak belajar cakap orang putih. Jadi sebenarnya sok kapal orang putih ni saya baca. Faham tak masa bantai je lah. Jadi dari situ. Dan saya beranikan diri saya untuk bercakap bahasa orang putih. Tak semestinya lah kata orang kita belajar tinggi, kita tak boleh nak berniaga dengan apa yang kenapa kata orang berniaga dengan begitu cemerlang. Betul. Itu serah pada diri kita lah. Ya? Kita kena fikirkan orang boleh, kenapa tak boleh. Tidak semestinya orang berniaga ni adalah pelajaran yang tinggi. Tidak. Nak buat apa? Buat. Jangan buat muka pelik, Dik. Ini ais kepal. Baik Datuk, mungkin kat sini Datuk boleh berkongsi dengan semua penonton bagaimana seseorang tu nak mengatasi segala halangan, rintangan dalam hidup, terutamanya di dalam perniagaan.
percaya pada diri kita sendiri. Satu, yang keduanya kita kena fikir, kenapa orang boleh berjaya, kita tak boleh berjaya. Sedangkan kita semua sifat cukup. Jadi saya kata orang menguatkan diri kita supaya kita berjaya. Apa caranya? Dan jatuh kita kena cuba lagi. 2-3 kali berlaku pada saya, jatuh bangun dan cuba hinggalah kita berjaya. 21,000. Okeylah kita deal. Okey, jumpa esok. Jangan lupa bawa dokumen See you. Tak untung ni. Tak jatuh, tak bangun. Ni dah berapa kali jatuh dah ni. Pandang pada sejarah berlaku pada kawan-kawan kita yang berniaga tu, kenapa dia jatuh, dari situ kita belajar. Dan mana yang tak betul kita buang, kita ambil kenapa silap dia. Dari situ kita belajar dan kita insya-Allah kita akan berjaya. Jadi kita belajar daripada sekeliling kita yang ada, Datuk. Ya, bukan mana kita dengkikan orang, tidak. Dan kenapa juga orang untuk berjaya, apa sebab? Kita kena study, belajar tengok. Perniagaan Datuk begitu maju dan keluarga Datuk keluarga yang bahagia dan anak-anak Datuk anak-anak yang berjaya. Tapi dalam masa yang sama macam mana Datuk nak handle ni tu? Ya, saya masa berniaga pun saya tidak mengikut cara dia orang lah. Saya berniaga nombor satu saya tidak juli. Duit terdapat pun tak ke mana. Yang saya juli pun kata orang bawa anak-anak saya dan keluarga saya lah pergi makan seafood. Itu yang saya juli. Itu sebab dari situ duit kita tak ke mana. Saya minta maaf cakap lah. Saya naik kelab ke, disco ke, alkohol ke, saya tak ada. Nah, saya harap satu hari saya akan berjaya. Ini cara kita supaya kita perniagaan kita berjaya oleh kerana kita tidak membuat apa yang saya cakap tadi. Okey Tok. Macam yang kita tahu, Mutiara Motor adalah satu syarikat pengimport kereta-kereta yang berjenama seperti Lexus, Toyota dan sekarang ni Datuk bawa motor Harley Davidson pula. Import pula motor Harley Davidson. Jadi apakah yang mendorong Datuk untuk minat dalam pemotoran? Saya pun dulu pernah pakai motor juga. Oh, okey. Dan anak-anak saya minat juga pakai motor. Dan kita mungkin kemasukan Harley Davidson ni, kita tengok apa ni kata orang sambutan pada orang ramai, pada orang minat apa model nak pakai. Jadi kita senang fikirkan nak senang yang jual lah. Tak nak simpan lama-lama. Untuk akan datang, adakah perancangan daripada Datuk untuk membesarkan lagi empire perniagaan Mutiara Motor ni? Saya daripada awal lah mula dah. Dah mula Datuk? Dah mula dah. Seperti apa M7. M7, produk performance. Produk atau apa untuk kereta punya kan. Betul. Dan untuk minyak. Minyak, Dan juga ada M7 M7 for oil. dan spare part dan sebagainya lah. Yang selain daripada tu, kita pun ada buat satu perniagaan yang baru, energy drink, drive, Yes. M7 energy drink. Yes, Ini untuk kita untuk usahakan lagi lah. Dan bagaimana kita dah masuk, Singapura dah masuk, Brunei, and then Sabah, Dan sebenarnya Sarawak, Datuk sebenarnya dah dah masuk semua lah. dah ada. Dan di Jepun pun ada, di Amerika pun ada. Masih Tok? Sama. Drive. Oh, sekarang dekat satu Malaysia semua dah ada tu Drive ni. Alright. Okey Tok. Nak tanya Datuk sikit. Sebelum ni Datuk bekerja di sektor awam. Masa tu Datuk ambil keputusan untuk berhenti bekerja
untuk berniaga. Biasanya orang masa zaman tu saya rasa bila dah dapat bekerja dengan satu awam tu dengan dah keadaan dah selesa dah, tapi Datuk mengambil keputusan. Jadi apa kata Datin masa tu, Datuk? Sebelum bekerja, sudah niat dalam hati saya. Ha. Saya tidak akan makan gaji sampai ketua. Jadi maksudnya saya akan berniaga. Pada masa saya bekerja tu pun, siang bekerja, malam pun bekerja, jadi pasar malam. Berniaga juga lah. Berniaga juga. Dan juga di ofis, di pejabat tu jual macam jam, cara Okey, hutang, beli kasut, hutang kat orang. Dari situlah saya apa kata sikit-sikit jadi bukit lah kata orang. Sampai rasa dah yang saya tahu Datuk jual barang plastik dekat pasar malam. Itu pasar malam dia. Operasi pasar malam. Daripada satu kedai naik ke 5-6 kedai. Masa tu memang seronok lah. Masa kita dah lupa masa bekerja, tapi masa tu kita ketat sikit lah nak berniaga. Lain pada bekerja, memang undang-undang ketat. Minta kebenaran pada ketua dulu. Kebenaran untuk nak menjual pasar malam. Jadi dia benarkan kita buat. Dan juga pada masa tu jugalah ketua saya tengok saya ni memang pandai berniaga. Pandangan dia lah. Jadi dia marah saya, apa you tunggu sini? You gaji pun mana besar. Cina lah. Jangan kerja sini lah, berhentilah you berniaga. Tengok you parus pandai berniaga. Jadi saya tak berhenti lah, saya cuti 3 bulan. Okey. Cuti 3 bulan sampai bos kata, kalau you berniaga 3 bulan tak bagus, masuk balik kerja. Okey, baik bos cakap. Lepas tu belum duduk dalam masa 2 bulan, saya resign. Baik, Tok. Di mana yang saya tahu Mutiara Motor telah membuat satu anjakan yang besar. Mutiara Motor menjadi pengedar kereta-kereta sport pada tahun 80-an dengan 90-an. Dan pada masa yang sama, tahun 80 dengan 90 tu pernah berlaku 2 kegawatan ekonomi. Jadi macam mana Datuk mengharunginya tu? Pada masa tu, semua orang masuk sama-sama model kereta kan. Macam Mazda, Toyota dan sebagainya. Jadi tak ada yang special dan istimewa kereta-kereta yang kita masuk di Malaysia ni. Jadi saya selalu pergi ke Jepun, ternampak kereta-kereta sport ni kan. Jadi dalam hati saya, kenapa tidak kita cuba masuk kereta-kereta sport ni ke Malaysia, bagaimana customer yang minat atau tidak. Yes, Jadi dari situ saya masuk. Sebiji saya masuk. So, kata orang kita test market lah. Dari situ baru nampak saya punya peningkatan dan segi perniagaan saya. Pada tahun 80-an saya jatuh berniaga, memang bankrupt lah. Tutup kedai. Jadi saya pun buatlah kerja apa yang patut untuk nak hidup keluarga kita kan. Jadi daripada situ saya belajar kenapa saya jatuh. Dari situ saya dapat satu idea untuk membuat satu simpanan wang yang dikatakan reserve money. Okey. Jadi duit ni kita tak kacau. Reserve money kita akan simpan khas, tak boleh dicuit. Melainkan bila ke emergency time dari kegawatan ekonomi dan sebagainya, duit ni akan keluar. Dan saya juga berasa bertuah lah kerana pembekal kereta yang di Jepun tu masa tahun 80-an lah. Dia bertanya dengan saya, dia kata macam mana sekarang keadaan di Malaysia, boleh jual kereta macam mana, ekonomi okey tak okey? Saya kata okey. Tapi saya tak ada duit cakap. Saya nak order kereta dengan tak ada duit. Jadi bagaimana hati begitunya baik, pembekal pada Jepun tu dia menghantar 10 biji dengan tidak satu sen tak ada bayar duit. Okey. Dari situ saya naik. Bila saya dah jual kereta tu, hantar balik duit dia. Dan selepas tu dihantar lagi 10 biji. Jadi mana 20 biji. Itulah saya buat. Dah jual lah, saya jual hantar. Jual, so pulang balik dia tu. Dari situ lah saya naik balik. Sebelum saya berniaga 80-an itu ada share 4 orang. Jadi saya ajaklah direktur lain, pengarah lain tu untuk bersama balik, kita hidupkan balik lah syarikat Mutiara Motor ni kan. Jadi diorang tak nak, diorang takut. Jadi saya ambil balik syarikat tu dengan syarat. Dengan syarat nombor 1, hutang bank mesti saya nak settle. Yang keduanya, income tax saya mesti nak settle. Ya Allah, saya kata orang tawakal ala Allah cakap. Saya cubalah cakap. Jadi yang saya takut income tax. Dah kerja saya
dah file dah nak masuk ke mahkamah, Mahkamah. nak declare bankrupt. Masa tu saya ingat lagi. Dan saya pergi ke Johor, pergi pejabat income tax, diorang tak ada apa-apa, dia kata you pergi ke Kuala Lumpur. Saya pergi Kuala Lumpur, income tax, ada satu perempuan dalam tak kenal. Saya jumpa dengan tu. Ingat puan, saya minta tolong. Ni saya minta tolong di atas minta apa boleh bicara puan lah. Saya boleh bayar. Tapi saya bayar duit ni saya akan tutup kedai. Kerana saya itulah modal saya Yelah, nak bayar pada income tax, jadi saya minta lah kalau boleh saya bayar bulan-bulan lah. Jadi dia pun okey lah, dia tahu baiklah. Kalau macam ni saya cubalah. Saya tahankan file tu, dia bayarlah tak lama pun. Sampailah 2,000, 1,000, 3,000 sampai habis. Sampai habis. Dah tu penyakit lagi sampai. Bank pula. Hutang. Saya juga kena settle. Tapi syukur alhamdulillah semua tu selesai lah. Alhamdulillah, Selesai. Datuk boleh mengatasi Ah, semua boleh rintangan mengatasi. yang ada. Dari situlah sebenarnya pengalaman hidup pahit saya. Itulah dia. Saya pernah berlaku pada tahun 90-an. Masa tu tengah kawat. Contohnya kereta 100,000. Orang offer 50,000 saya jual. Rugi, memang hampir rugi. Kenapa? Hutang bangunan saya nak bayar. Ya. Dengan sebenarnya pekerja-pekerja saya nak bayar gaji kan. Jadi saya fikirkan itu. Tuhan Maha Kaya lah, banyak membantu saya, banyak bagi ingatan pada saya bagaimana saya nak hidup. Kalau saya tak buat macam ni, saya ingat motor pun tak ada yang sekarang. Ya, Datuk. Itulah dia. Syukur alhamdulillah. Jati diri Datuk terkuat. Ya. Keyakinan Datuk terkuat, insyaAllah. Gitu. Terima kasih, Datuk. Ini kenalkan anak saya yang bungsu. Made. Dia sebagai project director. Okey. ni Syukur dapat jumpa lah. Tinggi orangnya. Okey ni. Tak, Abang Made, macam saya kat Datuk tadi, saya tahu produk-produk macam drive, Okey. Pro Oil. Okey. Cuma tak tahu kenapa kereta racing ada dalam showroom ni. Oh, okay. So, actually Mutiara Motor ada pasukan racing. Okey. Okey, kita mewakili syarikat Mutiara Motor dan juga Malaysia. Kita bertanding di Super GT Japan, di mana racing tu berlakunya di Jepun dan di Malaysia. Setahun hanya sekali di Malaysia dan pusingan seterusnya semua di Jepun. Tujuan utama kita sebab kita terlibat dalam pemotoran dan juga produk-produk berprestasi tinggi. Okey. Jadi barang-barang yang kita produce ni, yang kita buat, kita test di dalam kereta racing. Jadi sebelum produk-produk M7 ni keluar di pasaran, kita test di dalam kereta-kereta racing lah. Alhamdulillah kita pun dapat kejayaan lah dalam pemotoran racing ni. Kita kalau nampak kita piala-piala kita ni bersejarah juga sebab kita menang di Sepang. Okey. Dalam setahun yang saya cakap tu kita ada satu race di Sepang dan alhamdulillah kita menang pada race di Sepang tu. Okey. Dan sikit banyak buka mata pada negara Betul. luar mana Mutiara Motor ada satu produk racing. Ya, saya betul. Okey. Mahathir. Ya, saya Mat. Mungkin boleh tunjuk saya sikit produk-produk yang lain yang memang produk yang untuk khas untuk produk racing. Boleh. Kalau kita boleh nampak dekat sini kita ada brake system. Okey. Di mana brake system kita ni kalau yang biasa tu dia tak boleh tahan kepanasan terlalu tinggi. Jadi M7 ada mengeluarkan lah brake yang boleh menahan tahap suhu yang tinggi lah. Okey. Itu sebagai contoh. Kita juga ada engine oil kita. Di mana permulaan kita bermula dengan alat prestasi tinggi ni. Engine oil ni lah yang pertama sekali produk kita. Dan selepas suksesnya engine oil tu, keluarlah produk-produk yang lain ni lah. Seperti air filter, exhaust system, intercooler, oil cooler dan sebagainya lah. Sementara ayah tak ada ni. Okey. Datuk tak ada. Nak tanya sikit. Macam mana Datuk dengan anak-anak, dengan family kan. Cara Datuk mendidik, dia garang ke? Pasal apa dengarnya Cik Mahathir ni dihantar untuk jadi seorang pilot. Ya, saya. Tapi sekarang dah minat pula dengan perniagaan Datuk ni. Jadi macam mana Datuk dengan anak-anak? Sebenarnya Datuk ni dia memang disiplinnya tinggi lah. Okey. Garang tu memang garang. Confirm lah tu. Memang pun kita ni masa kecil-kecil pun nakal, boleh tahan. So jadi dia memang strict tapi pada masa yang sama dia sangat
penyayang jugalah. Ya, Walaupun dia marah ke apa ke, tapi semuanya memang untuk kebaikan lah. Jadi yang tentang yang saya belajar Dah jadi pilot tu. jadi pilot tu. Jadi pilot tak jadi pula tu. Tak jadi tu. So selepas saya habis belajar tu, saya ada mohonlah apply untuk melanjutkan pelajaran. Okey. So pada masa tu Datuk memang sangat supportive lah. Memang dia support semua. Dia kata kalau nak belajar boleh belajar. So dia kata nak jadi apa? Saya cakap saya nak jadi pilot. Dia kata, "Oi, pilot bukan senang." Saya cakap saya minat. So dia kata, "Okeylah, pergilah kalau nak berminat tu." So saya teruskan saya punya ajak tu, pelajaran tu. 4 tahun di Australia. So tamat pengajian, tak dapat lesen penerbangan. Dah dapat lesen terus. Terus jadi bila dah pada tahun 1999 tu, ketika tu Malaysia dan ekonomi dunia ada gawat sikit. Ya, betul. Ada gawat sikit. Jadi abang yang Mokhtar call saya kat Australia. Dia kata, "Dek, minta support lah kan. Sebab kita sekarang ni pun niaga tak berapa bagus. Jadi kalau dapat balik Malaysia support, jadi lepas tu dah okey, nak buat apa buat." Jadi saya ni pun ambil keputusan saya balik ke Malaysia. Jadi bila saya masuk tu, saya buatlah kerja-kerja yang mana perlukan bantuan saya tu. Tapi saya rasa macam tough jugalah sebab saya minat benda lain. Tapi Datuk bawa saya satu bidang yang lain. Walaupun saya kata macam susah ke apa ke, tapi Datuk selalu cakap tak ada benda yang senang. So selalu Datuk cakap benda memang susah. Tapi kalau kita rajin, kita biasakan, akan jadi mudah. So macam tu lah dia tarik saya masuk. Lala saya tak fly, sampailah hari ni saya di bidang perniagaan. Alhamdulillah jugalah. Kalau kat rumah tu kirakan saya 3 adik-beradik. Saya anak yang anak tengah, abang yang sulung. So saya anak perempuan yang tengah dan adik lelaki. Dalam perniagaan, saya ni memang didikkan dari awal. Saya memang mendisiplinkan diri. Bagi saya di rumah itu ayah, tapi bila kerja tu tetap bos saya lah. Dan bagi saya hormat dia sebagai seorang yang orang kata sebagai pengarah company dan sebagainya. Dan jadinya saya tak pernah orang kata tu ambil peluang ataupun take advantage. Dalam perniagaan of course tentu ada berlaku sedikit apa orang kata kebalahan dalam perniagaan dan untuk membuat sesuatu keputusan. Di sebaliknya tu mungkin saya antaranya yang akan explain balik dengan ayah saya sesuatu yang sebenar dan tunjukkan ayah saya kenapa certain keputusan perlu dibuat, dan di situ mungkin cara saya terangkan dengan lebih jelas, membuatkan ayah saya lebih memahamilah dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun dalam apa-apa keputusan perniagaan, macam saya cakap, tentunya kita akan mendapat satu keputusan sebulat suara sebab kami adik-beradik memang rapat. So dari rumah rapat sampai ke tempat kerja pun kita rapat. So apa-apa keputusan memang berbincang sesama keluarga. Akak bekerja dah 20 tahun kat sini sebagai general manager lah. Akak dah 20 tahun di sini pun sebabnya Datuk jugalah. Datuk seorang yang sangat baik, sangat berdisiplin. Dia on time, dia akan datang memang on time. Jadi kita sebagai staff, kita akan malu tau kalau kita bos kita boleh datang awal, kenapa kita tak? Datuk ni jenis orang yang pendiam, tak banyak cakap lah. Mana yang saya nampak di rumah lah. Datuk ni kalau tahu asal usul dia, Datuk bukan daripada orang jenis orang senang kan. Arwah atuk saya, mana arwah bapak dia, bawa anak-anak dia berhijrah daripada Batu Pahat kampung dia ke Johor Bahru. Jadi dia dah pernah mengalami hidup yang susah. Jadi bila dia mendapat kesenangan macam ni, dia masih ingat lagi lah kesusahan dia. Itu yang kalau nak katakan jiwa murni dia tu, sebab dia masih terkenang masa susah dia. Assalamualaikum. Jadi inilah dia Datin Ramlah binti Haji Muhammad. Inilah selaku isteri kepada Datuk Ahmad bin Kemen. Datuk Haji Ahmad bin Kemen ni, Tin? Ya. Assalamualaikum, Tin. Apa khabar? Ya Allah, Tin.
sampai juga kita rumah Datin lagi. Kau yang cantik lagi Datin lagi. Ya. Bolehlah tahan. Okey, Tin. Dalam kejayaan seorang lelaki, pasti Datin dah selaku tulang belakang pada Datuk. Jadi nak tanya sikit, macam mana perkenalan pertama Datuk dengan Datin? Mula-mula kakak saya ni suka buat rombongan tau. Rombongan. Jadi minta dia ni Datuk suruh cari orang lah. Jadi pak dia cari orang, dia hantar duit tu ke rumah. Jadi dia terpandang saya. Dia terus cakap kakak saya tu siapa? Kakak saya cakap, itu adik dia. Kenapa adik putih, tinggi? Dia cakap, kakak saya Kak Salmah tu rendah. Habis tu, kenapa? Dia kata dia suka saya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ahmad, buat apa je kau? Lah, takkan tengah mengemuk pula, Kak. Sampah-sampah. Oh, Kak, adik mana, Kak? Ramlah. Okey, kain tu lah. Oh, dia tengah niaga lah. Akak tak cakap pun dekat saya akak ada adik cantik, putih, gebu kan? Oh, awak berkenan ke? Lagipun dia tengah solo tu. Solo? Kau nak cakap Okey, kakak lalu dulu. Okey, bye. Assalamualaikum. Saya kena cakap lah ni. Solo. Saya kan jual kain baju tu jam kan. Lalu depan rumah dia ni lah tempatnya, rumah ni. Sambil kutip-kutip bunga lah tu. Kutip dia agaknya dia pun mata liar juga. Bukan kutip bunga. Dia sambil nengok jalan raya. Terpandang pula saya lalu kan. Daripada situlah dia suka saya. Action. Yang mahal pula. Nanti cuba lagi lah. Bagaimana selepas mendirikan perkahwinan, alam rumah tangga, dan selepas tu apakah yang Datin dengan Datuk melalui rintangan? Tak ada rintangan apa-apa. Pasal saya pun cari duit. Dia pun itu ini. Oh, sama-sama mencari duit. Dulu sebelum menikah dengan Datuk, saya memang dah berniaga. Datuk berniaga? Dia berniaga macam-macam lah. Sebernika lah itu ini. Okey. Memang minat berniaga. Minat berniaga. Walaupun saya ada kelulusan, tapi saya suka berniaga. Habis tu, Datuk pun ikut-ikutlah sama. Jadi mungkin di situ tertutup sikit Datuk dia suka jadi berniaga. Berniaga. Tapi dia dengan arwah mak dia pun memang dah ikut berniaga-niaga juga. Dia ikut mak dia jual jamu apa semua kan. Lagi kecil-kecil. Dah campur saya, naik teruslah. Berniaga. Tapi bukan senang nak naik ni. Banyak juga puas dengan air mata. Kata orang kan jatuh bangun kan. Ya, rasanya selepas dalam perkahwinan tu sebab tahun dah dapat anak, dah ada perniagaan. Dua kali dah Datin dengan Datuk jumpa di alam kegawatan. Masa tu mengharumi jugalah. Banyak kali yang jatuh bangun banyak. Okey. Habis tu apa? Tapi saya bangkit semula lah. Nanti kita ubah ni daripada berniaga pasar malam, nanti kita ubah ni. Sampailah kita berniaga kereta. Mula beli satu kereta, jual satu. Beli satu, jual satu. Hinggalah kita dapat kedai, sewa kedai, baru kita dapat AP, baru kita berniaga. Baik, Tin. Ni dengar cerita ni daripada Datuk ni yang mengatakan Datin ni seorang isteri yang memang pandai masak. Memang lagi saya umur kecil 10 tahun, duduk kakak saya cikgu kan dekat Musing. Jadi kalau dia mengajar, dia cakap aku belum sempat masak lah, dia kata. Dia belum dapat masak. Jadi saya cakap, ajarlah saya masak. Jadi umur 10 tahun saya dah pandai masak. Habis tu pandai siang ikan, dah pandai, apa kata orang, tumis sayur, semua dah pandai. Apakah makanan kegemaran yang betul-betul Datuk suka ni? Dia suka tu lah gulai asam pedas tu. Asam pedas? Asam Pasti pedas. orang Johor tu. Orang Johor. Dan saya dengar cerita yang Datin pandai membuat puisi ataupun macam pepatah, Tin. Dulu lah. Lagi muda-muda pandai. Dah tua ni dah lupa sikit. Tak cakap satu mesti. Kalau cakap nanti macam apa suruh duduk kayu di rimba, benang karat bersimpul pulih.
Sungguh pun duduk bertindih riba, better tak beri, mana kan boleh. Kalau kita berkawan lah ni, masa muda-muda dulu. Okey. Tu saya buatlah pantun tu. Jadi kalau pergi berdating, Datin bagilah Datuk ayat-ayat tu. Okey, Tin. Dekat sini mungkin nak minta Datin bagi kata-kata semangat sikit ataupun kata-kata yang boleh di-share kepada semua penonton-penonton yang tengok program ni, di mana yang dah bergelar sebagai seorang isteri ataupun belum lagi. Kita ni, apa yang terjadi bukan kehendak kita kan. Semua kehendak Allah. Senang, susah, apa semua. So, itu semua dah tahulah. Yalah. Jadi kita 3 ni pesanan mak saya lah. Saya ingat sampai sekarang, apa-apa yang berlaku, 3 ni pegang. Sabara. Jadi satu sabar, berberkat, rahmat. Macam mana ni, bang? Macam ni lah. Ekonomi tengah gawat sekarang ni. Kita pula terkena terbias je. Aduh. Pening buatnya. Habis tu kita nak buat macam mana ni? Abang rasa macam ni. Abang nak jual semua kereta-kereta kita yang ada tu. Lepas tu duit tu kita boleh bayar gaji pekerja kita. Tak payahlah, bang. Pakai je duit saya yang meniaga tu. Jangan sayang. Susah senang biar abang tanggung sendiri. Jatuh, bangun. Kalau jatuh tak pandai. Betul? Ya? Tak mau bazi. Abang kena ingat. Sot baro. Sayang, apa kena mengena gawat dengan subur lah ni? Bukan subur, bang. Habis tu? Sabar, berkat, rahmat. Oh. Okey, Tok. Nak tanya Datuk sikit. Biasa soalan berkenaan dengan keluarga. Awal-awal mula Datuk nampak Datin, yang membuatkan Datuk rasa menarik perhatian. Tak adalah, tak menarik perhatian. Amboi, sombong lah. Tak menarik perhatian pokok bunga saya je. Hari-hari jaga pokok bunga. Saya jumpa Datin ni, dia jual baju. Okey. Dalam jalan kaki kesian kan. Daripada rumah jadi park sampai Kuala Melayu. Ni lalu depan jalan rumah saya. Gang ni jalan tinggi jalan kaki. Saya dah lupa tu. Ni saya ingat. Saya lagi ingat daripada dia. Sebab tak tahu je lah. Masa tu saya kerja JKR kan. Jadi akak dia ni kerja di ID lah. Macam mana apa Jabatan Parit dan Tuan Air. Okey. Jadi buat baik akak dia. Kita datang rumah. Jumpa dia ni. Jumpa isteri saya ni. Orang yang Datuk dah M lah tu. Tak M. Oh, tak M. Tak ada feeling, tak ada apa. Dan dia ni kat rumah. Okey. Itu dari situlah datang sikit-sikit. Apa kata orang? Bunga-bunga cinta dia kan. Itu ada. Tak lama tu, 6 bulan je tu kahwin. Betul tak? Betul. Betul. Macam mana? Okey tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, apa khabar? Macam ni je lah kak. Saya apa lagi nak buat? Ya, Ahmad, nak kenalkan. Inilah adik kakak, Ramla. Beria-ia pakai selendang tu gimana kak? Biasalah, peniaga. Peniaga. Yalah kak. Okey dah ya, Mat. Akak pergi dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Adakah Datuk ni seorang yang romantik? Dalam kehidupan mesti ada rumah tangga bergaduh apa ke. Jadi siapa yang pujuk Datin pujuk Datuk ke, Datuk pujuk Datin ke? Dia tak pernah nak pujuk orang. Tak pernah nak pujuk orang? Merajuk lah kau situ. Oh, ya ke? Baik. Nanti lah saya yang lembut hati. Saya tegur dia dulu. Kalau tidak, dia tak sambut. Orangnya memang pendiam. Masa kawan dulu pun dia tak banyak cakap. Saya banyak cakap. Sampai dah kahwin pun gitu juga. Saya juga yang banyak cakap. Sampai dia gelar saya kuat membebel. Okey. Saya cakap, kalau tak nak dengan membebel, kahwinlah cari orang yang bisu. Tak nak cari pula ya? Tak Tak dapat. Oh, tak dapat.
Kalau tak nak dengar banyak cakap pula, cari orang pekak. Dia senyum, jawab marah pun dia senyum. Dia pekak, tak dengar kan. Kalau nak suka meraba, cari yang buta. Ajalah dia meraba. Jadi memang ada tak ciri-ciri romantik tu pada Datuk tu daripada muda sampai sekarang? Belum kahwin ada lah. Dah kahwin tak ada. Oh, lah Din. Yang kita tahu Datuk dalam keadaan besarkan empire tu, perniagaan Datuk sibuk, Datin pun sibuk. Dia macam mana Datuk mengeratkan hubungan dengan anak-anak dalam keadaan sibuk? Saya memanglah sibuk, nak kata kaum meniaga ni tak boleh sibuk kan. Tapi adalah kadang satu hari bawa anak-anak cucu pergi makan di luar. Kadang kita buat makanan makan di rumah, panggil dia orang datang. Itulah. Tapi saya memang tak boleh, kalau budak kecil tak ada, tak boleh. Saya mesti nak budak kecil. Tapi tanggungjawab kita sebagai ayah, sebagai atuk, itu tanggungjawab kita lah. Saya takkan untuk membiarkan anak dan cucu buat kerja yang tak elok kan. Itu kita jaga lah. Kita sepantau lah. Ya, sepantau. Jadi tu ada tak dalam masa sebulan atau seminggu Datuk tetapkan anak-anak dan cucu mesti bersama makan dinner ke dengan Datuk dengan Datin ke? Itu tak boleh nak cakap lah sebulan. Kadang setengah bulan kita buat. Masa tu yang menentukan. Kadang-kadang sebulan lebih pun tak ada. Masa kita cukup pandat lah dengan berniaga kan. Jadi tu agak ada kosong. Kita tak ada janji seminggu 2 minggu. On the spot telefon. Okey, malam ni kita makan kat luar. Macam tu lah. Dan janji ni kadang janji memang tak jadi. Saya memang cakap last minute ni cakap. Itu cara saya lah. Saya memang jarang lah. Ni kadang isteri saya je lah pergi bawa anak, dia berjalan. Saya memang pasal saya memang tak suka pergi holiday dari dulu. Dari muda dulu sampai sekarang tak suka. Holiday saya, hari raya ni cuti panjang kan. Dia pergi holiday. Suruh dia kat rumah. Suruh duduk kat rumah. Saya tak ke mana. Jadi itulah saya dapat holiday. Relax, tak ada orang kacau, tak ada apa kan. Begitu orang angkat bawah tu, ada orang datang, tak ada orang je. Itulah masa saya relax, holiday saya itu. Itu cara saya. Gambar TPM tu Ni ada yang resmikan bangunan di Jalan Lakin, Menteri Mutus. Yang amat Muhammad Tan Sri Muda Yassin, Perdana Menteri. So dia launching untuk dia launching ya. Jalan Lakin ni. Ni kemarin pun dia resmikan kita punya R&D dengan Dynotest. Untuk yang Datuk punya projek M7 tu. Ya, M7 itu, spare part abang kita. Dia pun datang kemari pun dia rasa macam apa kata orang? Terpegun lah. Terpegun. Saya ni terpegun itu. Terpegun tak apa, saya rasa bangga. Saya rasa bangga kerana saya pun bekas salesman juga tu. Jadi saya rasa sebelum ni saya pergi showroom tak ada, saya rasa showroom yang ada galeri ni. Kalau tak silap saya lah, saya rasa tak silap lah. Ini adalah pertama showroom yang ada galeri sini. Boleh jadi. Soalan saya tu, kenapa galeri ni diadakan kat sini? Itu satu soalan elok tu. Pas kita menghormati kepada khasnya pada kerajaan lah yang membantu kami untuk menjalankan perniagaan dan juga kawan-kawan klien lah. Dan juga untuk kawan-kawan yang nak berniaga. Ini satu contoh bagaimana kejayaan saya yang saya ada berdulu susah hingga sekarang. Dan juga kepada anak cucu saya akan datang. Inilah dia, kalau boleh sampai bila-bila. Jadi anak-anak dengan cucu-cucu besok untuk hati perjalanan Datuk semua sampai berjaya. Dan selain daripada itu pun ada juga macam sekolah, universiti, ada datang pula kemari. Ini jadi satu semangat lah kepada anak-anak muda kita yang belajar di UTM dan sebagainya, semua mana datang kemari untuk datang melihat galeri kita ni. Sikit banyak yang mungkin informasi yang diorang dapat, Datuk adalah seorang daripada zero to hero dan sampai sekarang ada something yang sampai ada galeri. So itu yang diorang nak. Inilah baju pengantin Datin Ramlah. Dengan saya lah.
Yelah dengan Datuk lah. Kita belum datin lagi dah. Apa ni tu? Inilah, ni apa hadiah daripada apa saya punya kawan daripada Jepun lah.